Hang kalau semayang ni, siapa patut ganti hang dia tak imam? Tu kena mengaji tu. Tak imam. Kalau hang duduk tengah semayang, hang batal semayang, siapa patut hang jadi ganti hang tak imam? Tu ilmu. Hang duduk tengah semayang. Ni saya bagi sedikit clue lah. Hang duduk tengah semayang, hang baca surah habis lah. Minal jinnati wan nas. Tahu ramai belakang. Hang terus rukuk kan, hang tunggu dah. Hang dengar ramai. Hang nak rukuk, hang tunggu dah. Dia tak tunggu bagi rukuk lah. Siapa suruh dia main lambat? Tunggu. Dia tak tahu. Dia tak tahu ilmu jadi imam. Contoh dah. No? Kalau hang tengah baca tahiyat, innaka hamidum majid. Hang dengar orang nak takbiratul ihram. Hang nak bagi salam ke? Hang nak bagi salam ke? Hang tunggu dia takbiratul ihram. Dia tunggu dia apa-apa, aku sembahyang lama dah. Jahanam. Tu contoh dah. Kena tahu, kena tahu. Ilmu kata dengan sembahyang lima ni. Salah satu daripada amalan harian kita adalah solat berjamaah. Solat berjamaah. Solat berjamaah ni hukum dia apa? Hukum dia apa? Wajib. Berani kita wajib. Baik. Dia fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Saya akan bacalah sikit-sikit. Beneran-beneran ni dalam masjid ni mengaji tinggi sangat pun buat pening ya. Nak lah. Pening kali dengan mengaji, kali mengajar. No. Okay. Kita mulakan dengan solat berjamaah. Dia akan bawa habis buat solat jemaah. Nanti habis tajuk ni kita buat tajuk nikah dua pula. Boleh tak? Saya ada mengajak orang nikah dua, tapi saya ada seorang tu. Sebab belum sampai masa. Orang tanya bila? Belum sampai masa. Bila sampai masa? Betul dua. Baik. Apa maksud jemaah? Apa maksud jemaah? Orang panggilkan jemaah tabligh, jemaah muslimat, selalu disebut begitu. Yang kata jemaah ni, ikatan antara dua orang dalam konteks sembahyang. Bukan antara dua orang, ikatan antara dua pihak, iaitu imam dan makmum. Itu kata jemaah. Ikatan antara imam dan makmum menghasilkan jemaah. Dalam Islam ada beberapa perjumpaan dan pertemuan sesama umat Islam dengan tujuan untuk melaksanakan ibadat. Islam mensyariatkan perjumpaan, pertemuan sesama umat Islam untuk kita melaksanakan ibadat pada waktu-waktu yang tertentu. Itu dalam Islam. Antara pertemuan tu ialah, dia banyak pertemuan tu. Antara pertemuan tu ialah sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah 5 waktu pada setiap hari. Itu satu. Sembahyang berjemaah 5 waktu pada setiap hari. Itu dia panggil perjumpaan harian. Perjumpaan harian. Yang kedua, perjumpaan mingguan, namanya solat Jumaat. Perjumpaan mingguan, nama dia solat Jumaat. Dan ada dalam konteks sembahyang ni dia panggil perjumpaan tahunan, namanya solat hari raya. Namanya solat hari raya untuk sembahyang ni. Dan yang keempatnya, nama dia pertemuan berdasarkan peristiwa. Kita melakukan solat Jumaat. Pertemuan berdasarkan peristiwa. Seperti bila berlaku peristiwa gerhana bulan dan matahari, maka kita berhimpun untuk melakukan solat berjemaah. Ataupun kerana manusia berhajat kepada sesuatu, contohnya solat istisqa, kita sembahyang minta hujan. Itu pertemuan perjumpaan kita solat tu sempena peristiwa. Itu dalam konteks penyumpaan umat Islam untuk melakukan solat berdasarkan harian, mingguan, tahunan dan juga berdasarkan peristiwa. Ada yang umat Islam berjumpa cara beramai-ramai tapi bukan tahunan, tetapi sekurang-kurang tahunan tu berlaku tiap-tiap tahun lah, tapi dalam diri orang Islam tu sekurang-kurang semua hidup sekali, iaitu pertemuan haji. Pertemuan haji untuk melakukan ibadat haji.
Ni dia nak pergi lah Muzi Haji masuk ni. Orang mula apa ni? Orang mula duk apa? Duk menerah dan seumpamanya. Saya pun hari-hari sign. Saya sign berkaitan orang haji. Saya pengesahan lelaki bini. Tiap-tiap hari sign. Kalau saya tak sign, dia tak boleh pergi buat haji. Kalau kemas kat saya ni. Saya bukan tak ada temu haji, tapi borang daripada temu haji tu, pengesahan lelaki bini kena pegawai agama yang mengesahkan. Kalau dia pergi ke pejabat haiwan, tak boleh. Pengesahan lelaki bini hari-hari sign. Jadi ada yang muda, ada yang tua. Saya tengok apa sangat muda. Sahih dia daftar muda. Umur 30 naik nama temu haji, takkan dia daftar kemarin dulu. Mesti pak dia tolong daftar dah. Betul tak? Jadi pak dia peka. Pak dia tak peka. Pak dia daftar kat dia masa dia muda. Bila sampai umur 30 nama dia naik. Sign pengesahan lelaki bini. Habis. Kemudian kita buat untuk solat jemaah ni, solat jemaah ni pula ialah solat yang dilakukan melebihi seorang. Dia melebihi seorang, iaitu sekurang bilangan orang adalah 2 orang. Yang dilakukan mengikut kaifiat atau cara-cara yang tertentu. Dan solat itu dipimpin oleh seorang yang dinamakan imam dan diikut oleh seorang dan lebih yang dinamakan makmum. Makna dia kalau kita duduk dalam masjid, dalam surau, tentang mana semayang ada 2 orang, tapi ada seorang ketua nama dia tu imam, ada orang diikut belakang nama dia makmum, itu nama dia solat jemaah. Solat jemaah. Tapi kalau duduk dalam masjid, duduk dalam surau, ramai semayang tapi masing-masing. Satu orang tak panggil semayang jemaah, satu orang panggil semayang seorang-seorang. Orang Kedah panggil semayang seorang-seorang. Dalam bahasa standard orang panggil solat bersendirian atau berseorangan. Orang Kedah panggil semayang seorang-seorang. Dia semayang kan siapa? Semayang seorang-seorang. Pasal apa dia semayang seorang-seorang? Pasal dia tak mau ikut kawan tu. Pasal apa dia tak mau ikut kawan tu? Pasal kawan tu tak mau ikut dia. Dia jadi dulu. Okey. Semayang seorang-seorang. Jadi sekurang-kurang bilangan makmum seorang. Sekurang-kurang bilangan makmum seorang. Sekurang-kurang bilangan imam berapa? Sekurang-kurang bilangan makmum seorang. Sekurang-kurang bilangan imam berapa? Seorang mah, tak imam mana boleh kurang seorang tu lah. Okay. Bilangan imam hanyalah seorang, tidak boleh lebih. Cuma kadang-kadang ada tak kita imam 2 orang. Kadang-kadang dia timbul masalah istikhlaf, iaitu imam ganti. Imam ganti ketika imam yang sedang mengimamkan solat batal sembahyangnya, meninggalkan solat, maka diganti oleh siapa? Makmum yang mengikutnya. Salah seorang makmum yang mengikutnya menjadikan orang tu imam gantian, imam istikhlaf. Itu dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Tapi kedudukan dia imam juga. Dia tak boleh ikut dua-dua kali. Dia mesti ikut seorang saja. Kalau tak imam tu batal, ada orang ganti, ikut tak imam yang seorang itu juga. Habis. Apa hikmah dan fadilat kalau kita solat berjemaah? Apa hikmah dia? Yang pertama sekali, pahala. Yang pertama sekali kita dapat pahala yang banyak. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jemaah itu lebih afdal daripada salat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Dalam satu riwayat yang lain sebut 25 darjat. 25 pun banyak, 27 pun banyak. 27. Pahala tu, pahala. Tu kelebihan yang pertama. Kalau kita sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang dapat 10. Sembahyang jemaah dapat 25 ataupun 27. Orang tanya apa sebab sembahyang seorang, sembahyang jemaah dapat 27, yang sembahyang seorang dapat kawan tu tanya dah. Yang sebab sembahyang seorang-seorang. Kita sebab tanya aku,
Dalam kalangan sembahyang jemaah boleh 27, kalangan sembahyang seorang boleh 10 saja. Dia aku dapat juga 10. Hang tak sembahyang terus, tak dapat apa. Kawan yang tanya adalah okey. Selain ganjaran pahala, ni selain ganjaran pahala, kelebihan sembahyang jemaah ni pula, kita yang melakukan solat jemaah tu dapat dua janji Rasulullah, iaitu tidak menjadi munafik selama-lamanya, terlepas dari munafik, dan juga terlepas dari sisaan neraka. Tapi dengan syarat tak akan jadi munafik dan tidak akan masuk ke dalam neraka. Syarat dia apa? Jemaah tu kita kena sembahyang 40 hari berturut-turut, dan ada lagi 40 hari turut, dan tidak terlepas satu waktu pun daripada bertakbiratul ihram bersama imam. Payah tak apa tu? 40 hari turut-turut, dan dalam 40 hari tu tak terlepas satu pun daripada bertakbiratul ihram bersama imam. Kira dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Man shalla 40 yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'atain. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Sesiapa yang mendirikan solat 5 waktu selama 40 hari secara berjamaah, yang tidak terlepas pada semua solat itu satu pun daripada takbiratul ihram bersama imam, maka Allah tetapkan kepadanya dua kelepasan, iaitu kelepasan daripada sifat munafik dan kelepasan daripada siksaan neraka. Tak jadi munafik sampai mati, dan juga terlepas daripada siksaan api neraka. Tapi kena sembahyang jemaah tak terlepas takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari berturut-turut. Kalau 40 hari selang-seli tak mau. 40 hari berturut-turut. 40 hari turut-turut, mana kita kena sembahyang jemaah ni selama 200 waktu. 200 waktu solat. Sebab satu hari 5 kali 4 196. 200 waktu. 200 waktu. Maksud takbiratul ihram bersama imam ni, tiama Allahu akbar, dia Allahu akbar tak bagi, ataupun sebelum takbir rukuk dia dan takbiratul ihram, pada sekali Allahu akbar. Sebelum takbir rukuk dia dan takbiratul ihram tu, maksud dia pada ada takbiratul ihram halal tu dia tak dalam masjid. Tapi kalau takbir Allahu akbar, dia duduk korek hidung, dia geru telinga, dia duduk main WhatsApp. Lepas tu dekat-dekat takbir nak rukuk Allahu akbar. Sedangkan pada ketika itu dia berada dalam masjid, dia tak dapat takbiratul ihram bersama imam. Dia ada syarat dia. Ada syarat. Berat tuan-tuan. Kita kadang-kadang main saja orang qomat baru start kita main. Orang qomat baru start kita main. Orang dah habis bang baru main. Orang nak takbiratul ihram baru pergi sembahyang. Mana nak dan takbiratul ihram semua tu imam? Biasanya orang yang sempat takbiratul ihram bersama imam, iaitu orang yang sebelum qomat dia sudah ada dalam masjid ataupun surau. Dapatlah takbiratul ihram bersama imam. Payah tuan sembang ni. Nak dapat takbiratul ihram bersama imam selama 200 waktu yang dibagi dengan 40 hari. Berat tu. Tetapi 200 waktu itu 40 hari bertakbiratul ihram bersama imam tidak disyaratkan tempat yang sama. Ingat tu, tidak disyaratkan tempat yang sama. Kalau kita duduk sembahyang di Masjid Rafi'ah ni, bukan mesti 200 waktu tu semuanya di Masjid Rafi'ah. Pasal apa? Nanya orang duduk kerja, nanya orang duduk berjalan musafir tu, kalau syarat 200 waktu di Masjid Rafi'ah, kata contohnya ni, dia kerja dalam Bandar Lostak. Lohok dia pergi sembahyang di Masjid Zahid. Lohok dia pergi sembahyang di Masjid Zahid. Asar mungkin dia sembahyang di pejabat dia, pasal dia tak nak pergi masjid, tak kerja. Orang sembahyang tu dia sembahyang takbir tu bersama imam. Tak kira lah sama ada sembahyang tu lepas waktu pejabat. Yang penting takbiratul ihram bersama imam.
Maghrib dia mai sembahyang di Rafi'ah, Aisyah di Rafi'ah. Subuh esok dia pergi Bahiyah. Yang penting campur semua tu. Dua waktu tu sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Maka apa dia dapat? Dia dapat dua pembebasan. Yang pertama daripada tak jadi orang munafik, yang kedua terlepas daripada siksa api neraka. Hebat tak sebenarnya jemaah? Hebat. Baik. Macam mana untuk orang musafir? Ni, orang musafir. Dia kata nanya, aku naik bas nak pergi Temenggara Putrajaya. Orang komat, tak nanya. Dia naik bas. Bas turun di RNR. RNR Semangui, Zada Semangui. Masuk Lohok. Lohok tu Zohor kan? Orang kena panggil Lohok kan? Lohok. Siapa Tok Bizan orang Selangor je nak kata Lohok tu. Dia pergi Selangor ni, Lohok masuk je. Cangok orang tua tu. Lohok masuk je. Benda tu. Mampu je. Kita kat tuan-tuan kalau pergi, saya pun cakap Kedah pure ya, tapi kalau pergi luar tu saya pelek-pelek sikit walaupun tak jadi. Kalau kita balas rapat Kedah mampu orang tu tak faham kan. Betul? Pelek-pelek sikit walaupun orang tahu kata tak jadi, kawan-kawan dia boleh faham. Dia bilang ni bagi ambil rapat juga Kedah, kena liau cari orang tu pedia. Habis kemudian ni solat jemaah ni amalan Rasulullah. Solat jemaah ni amalan Rasulullah dan para sahabat. Tak apalah sahabat tu dia duduk zaman Rasulullah, mereka dekat dengan Rasulullah. Jadi cinta pada Rasulullah tu ikut apa yang Rasulullah ajar. Sentiasalah mereka melakukan solat berjemaah. Para sahabat ni mereka sangat mengambil berat tentang solat jemaah. Tak ada masalah pasal malam tu zaman sahabat tak kan. Okey. Bursa saham jauh sekali. Ni saya nak sebut beberapa sahabat yang sangat mengambil berat tentang solat berjemaah. Yang pertama, Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib. Dia kata apa? Sa'id Musayyib dia kata semenjak 20 tahun. Ni, dalam tempoh 20 tahun dia duduk main jemaah, dia kata tidak pernah seorang muazzin melaungkan azan melainkan aku pada ketika itu sudah berada dalam masjid. Sa'id Musayyib kata, aku dah 20 tahun aku duduk ni, tak pernah lagi lah orang bang aku duduk luar. Dalam tempoh 20 tahun. 20 tahun. Okey, mari kita kali. Sehari 5 waktu. Sehari 5 waktu. 7 hari 35 waktu. Sebulan berapa? 140 waktu. Setahun saya tak tahu kau. Tuan kau ambil dah ya. Tapi tahun ni maksud tahun hijrah. Tahun hijrah. Dia ada mesin kawah. Turun kawah lah. Kawah. Dengar nampak? Hantarkan. 5 bukan dah, tak betul. Nikah tahun hijrah. Dengar kawah. Dengar. Kat tekan ni. 5 kali 355. 5 kali 355. Berapa? 175. Hang kali 20. Tiga lima. 35,500. Okey. 20 tahun. Ni 100 hijrah ni, bukan 365 tahun hari tu. Setahun hijrah 355 hari. 35,500. Okey. Sa'id Musayyib ni dalam tempoh 35,500 waktu solat tu, Tok Bilal bang dia duduk dalam masjid. 20 tahun tu. Tok Bilal bang dia duduk dalam masjid. Kita 35,500 kita duduk tolong agak. Duduk market.
Nak cerita. Tak apalah, kita tak boleh sampai dengan makam sahabat tu. Cuma nak cerita tu. Nak cerita kata sahabat tu ambil berat meter tu. Apa? 35,500 waktu menyamai tempoh 20 tahun hijrah. Sa'id Musayyib kata, dalam tempoh itu tiap-tiap kali muazzin azan, aku duduk dalam masjid lah. Aku sudah berada dalam masjid. Mana kalau azan baru ambil sembahyang, bukan Sa'id Musayyib. No. Kalau awal tu, kalau azan dia baru ambil sembahyang, itu bukan Sa'id Musayyib, itu Sa'id Taman Uda. Hebat. Nak kata tentang kehebatan sahabat. 35,500 tu. Seorang faqih ni seorang yang alim fiqh, yang warak lagi zuhud. Orang alim fiqh ni ada yang tak warak, ni warak lagi zuhud. Zuhud ni dia mengutamakan akhirat daripada dunia. Dunia tu terima berpada-pada, bukan tak terima langsung. Hamba tak terima langsung tu hang duduk di mana? Kena duduk di dunia. Dia makasih, saya tak makasih sebab saya dunia pakai mampu tu. Okey. Jadi seorang faqih yang zuhud lagi warak, nama dia Muhammad bin Wasi'. Ni ahli fiqh ni, nama Muhammad bin Wasi'. Sa'id Musayyib. Dia kata, dalam dunia ni tak ada benda yang aku suka melainkan 3 benda. Muhammad bin Wasi' kata, dalam dunia ni tak ada benda yang aku suka melainkan 3. Aku suka sungguh-sungguh. Nombor 1 dia kata, bila aku dapat seorang sahabat, kalau aku tak betul, dia tegur aku. Kita boleh tahu. Muhammad bin Wasi' kata, aku duduk dunia ni aku suka 3 benda. Yang pertama, kalau aku dapat kawan, dia suka tegur aku kalau aku tak betul. Kita boleh tahu. Ni aku nak abang tak? Cara hang buat ni tak apa nak betul ni. Hang siapa nak tegur aku? Tu kita. Taklah kesian kan, tak ada kesian. Aku makan geram dulu dah. Tu kita. Muhammad bin Wasi' kata, aku ni kalau kawan tengok aku salah, dia tegur lala tu, aku suka. Tu Muhammad bin Wasi'. Siapa dia ni? Seorang alim fiqh yang warak lagi zuhud. Okey. Yang kedua dia kata, makanan yang aku peroleh, makanan yang dia makan tu, kalau aku makan tu, aku mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia apa? Makanan yang halal lagi berkat. Hak kita makan ni belum tentu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang kusuak mulut aku tu, di samping aku kenyang, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Confirm makanan tu halal. Makanan halal. Lepas tu makan pula tak melampau lah. Kadang-kadang halal telan sampai dua tu. Sembahyang hang nak kena nak sembahyang, nak bangkit tadi. Dia bubuh sampai sendat pun. Nah. Ada satu makanan kita makan tak berhenti-henti. Makanan apa? Tapi tak kenyang. Makanan apa? Kucing. Penuh stadium tengok pula. Tak ada jam. Koci ni kalau nak begini kan, ambil satu bungkus tu, pepak tu ya, telan, selesai. Ni dia makan, di samping buat sampah. Kalau dia perhati tahan bibul lembar kuih sampah, beli ke kau kan? Okey. Kan koci. Tapi kalau kuih koci tak apa. Kuih koci tak apa, makan koci tu. Okey. Itu yang kedua. Aku dapat makanan, aku makan dia, Allah ampun aku. Dan yang ketiga, Muhammad bin Wasi' kata, yang ketiga dia suka ni, sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah yang aku tidak pernah lupa dan mendapat fadilat daripadanya. Dia kata, aku cukup suka sembahyang jemaah, aku tak lupa. Aku tak lupa. Kita ni nak sembahyang jemaah tapi kita lupa. Sembahyang jemaah tapi kita lupa. Dia sembahyang jemaah yang aku tak pernah lupa. 3 benda dalam dunia yang kusyuk dia. Sebab itu, kawan yang tengok salah aku. Yang kedua, makanan yang aku makan mendapat keampunan Allah. Yang ketiga, solat Jumaat.
Muhammad bin Wasak kata. Okey. Ni yang tiga sahabat Nabi. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam dia kata, aku terlepas solat jemaah satu kali. Mana dia duduk sembahyang jemaah selalu. Hari itu terlepas. Aku miss solat jemaah satu kali. Lalu Abu Ishaq Al-Bukhari, sahabat dia ni, Abu Ishaq Al-Bukhari satu-satunya orang yang mengucap takziah kepada aku kerana terlepas solat jemaah. Abu Ishaq Al-Bukhari main ucap takziah dia pasal dia terlepas main jemaah. Dia bukan tak main jemaah, mayang, tapi terlepas satu. Abu Ishaq Al-Bukhari main ucap takziah kat dia. Macam mana? Ni aku ucap takziah lah kan. Awak pasal yang tak main jemaah. Dia berasa terima kasih tu. Pasal Abu Ishaq Al-Bukhari main ucap takziah. Kita ada boleh pergi ucap tu kat orang, teman-teman muda. Ni masak abang awak. Tadi kami sembahyang jemaah dalam masjid. Tu aku tengok hang tak ada. Tu aku ucap takziah lah. Pasal apa? Tak ada sebab mati dah. Pasal hang tak sembahyang jemaah. Dia boh menyepak. Hang pun mau sembahyang jemaah redha tegur aku. Deh, ucap takziah. Kata Hatim Al-Asam, kalaulah seorang saja anak aku mati. Mana anak dia kalau ramai, seorang yang mati, sudah tentu lebih daripada 1000 orang mengucapkan takziah kepada aku. Lebih daripada 1000 tu bukan makna 1000, mana tentulah kalau anak aku yang ramai ni seorang saja mati, mesti ramai orang yang ucap takziah ke aku. Kata Hatim Al-Asam. Pasal apa dia kata? Kerana manusia ni anggap musibah agama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Musibah dunia ni, mati, sakit, itu dipanggil musibah dunia. Tu orang ucap takziah. Tinggal perintah agama tu dia panggil musibah agama. Tinggal perintah agama, tak puasa, tak sembahyang, tak bayar zakat, itu musibah agama. Kebanyakan anggap musibah agama tu ringan, musibah dunia tu berat. Lalu mereka bila berlaku musibah dunia, mainlah pakat-pakat ucap takziah. Berlaku musibah akhir agama, buat tahu. Buat tahu. Boleh kita start malam ni kita ucap takziah. Takziah hang tak main subuh. Datang ke sembahyang hang tak main jemaah, takziah. Dia nak haram. Sejak saya pasal main mengajak macam-macam ni buat. Bukan main mengajak, main bagi bimbingan agama. Habis. Kata-kata Hatim Al-Asam itu menunjukkan bahawa sekali tertinggal solat jemaah adalah tragedi. Sekali tertinggal adalah tragedi atau musibah pada orang yang beriman, sehingga boleh diucapkan takziah kepadanya. Nampak teruknya sebenarnya tak main jemaah ni. Dia bukan berdosa. Kalau ada perlu kepiah orang pakat sembahyang tak apa. Tapi nak abang kalau tinggal tu kira musibah. Habis. Ibnu Abbas, ni sahabat Nabi ni. Ibnu Abbas kata, sesiapa yang mendengar seruan azan lalu tidak menyahutnya. Tak menyahut tu maknanya tak pergi sembahyang. Dengar saja tak main. Sebenarnya dia tidak inginkan kebaikan, dan kebaikan juga tidak dikehendaki dengannya. Mana tak ada faedah. Dia tak suka dirinya menjadi baik. Ibnu Abbas kata. Abu Hurairah berkata, sahabat Nabi ya. Abu Hurairah kata bahawa disumbat tembaga yang dileburkan. Tu tembaga cayang kita pi lebok le cayang. Asal keras, pi lebok le cayang. Disumbatkan tembaga yang dileburkan ke dalam telinga anak Adam adalah lebih baik baginya daripada ia mendengar azan tetapi tidak menyahutnya. Mana orang yang tak ni kita pergi sumbat tembaga tu, biar tak dengar terus senang. Biar tak dengar terus senang. Azan haram dia tak pergi, hantar tengok dalam telinga dia ada tembaga. Tuan-tuan mereka ni pergi sumbat tu. Nak duduk dia try. Dia buat perbandingan. Dia buat perbandingan. Hurairah kata, orang yang dengar azan ni tapi tak menyahut surat azan, sumbat. Tembaga cayak masuk dalam telinga dia. Lepas tu biar dia tak dengar terus. Habis.
pada satu malam apa? Malam Rabu. Malam ni. Pada satu malam, Abdullah bin Umar, ini anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar telah terlepas solat Isya berjemaah. Semalam tu ya, malam lain sembahyang. Abdullah bin Umar telah terlepas solat Isya berjemaah. Beliau berasa bersalah yang amat sangat. Dan pada malam tersebut, beliau melakukan solat sepanjang malam sehingga terbit fajar. Itu dia. Dia terlepas Isya jemaah. Mana dengar azan di masjid, tak ada habis. Sampai habis. Oleh kerana berasa menyesal, tak boleh sembahyang jemaah malam tu, dia balik rumah, dia sembahyang Isya, lepas tu dia sembahyang alih. Dia sembahyang sampai cerah. Sampai terbit fajar. Abdullah bin Umar. Kita ada nak boleh buat tu. Dengar Isya, tak ada nak main. Ramai rumah kita balik sembahyang terus. Bini kata, sembahyang apa ni? Mengikut Abdullah bin Umar. Esok bina je minta. Sampai orang bang subuh, terus pergi sembahyang subuh. Tu sahabat zaman tu nak abang kata, puasa menyesal, dia sembahyang habis. Sembahyang malam tak kira. Kalau sembahyang tahajud dia bukan dah rakaat, bubuh. Masuk sembahyang taubat, sembahyang apa, nak qada apa, bubuh sampai cerah. Tentu ada melipir tu. Dah terlepas Isya jemaah. Kalau buat juga pergi terus. Okey. Tu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Ini Abdullah bin Umar kan, tapi Al-Qawariri. Sahabat yang lain pula. Dia kata apa? Aku tidak pernah terlepas solat jemaah. Dia nampak cara umur ni. Aku tak pernah terlepas main jemaah. Tiba-tiba. Dalam amal ni aku tak pernah terlepas main jemaah. Tiba-tiba dia kata. Abdullah bin Umar Al-Qawariri dia kata. Tiba-tiba satu malam ada orang main rumah aku. Dan nak ready pergi sembahyang Isya ni. Ada orang main rumah. Dan aku terlepas solat Isya cara berjemaah. Kerana sibuk melayannya. Lepas tu kawan tu balik. Aku menyangka dan. Maka aku pun keluar pergi ke masjid untuk solat Isya berjemaah. Ramai balik Aku keluar pergi masjid untuk solat Isya berjemaah. Dan bila aku sampai, masjid telah ditutup. Mana orang balik dah telah ditutup. Dan semua orang telah melakukan solat berjemaah. Aku pulang ke rumah dalam kesedihan. Ini Abdullah bin Umar Qawariri kata. Aku pulang rumah dalam kesedihan. Kalau kita tak pulang ke rumah, kita pergi ke mana? Ke kedai makan. No. Aku pulang ke rumah dalam kesedihan kerana terlepas solat jemaah. Aku membaca hadis yang maksud, sesungguhnya solat jemaah mengatasi solat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis yang saya baca ni, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Dia orang main rumah dia, punca orang main rumah dia. Lepas tu orang tu balik, dia pun bergerak pergi masjid, sampai-sampai orang balik dah. Terlepaslah sembahyang jemaah. Aku balik dalam kesedihan, aku teringat hadis Nabi, sembahyang jemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang dengan kelebihan 27 derajat. 27 derajat. Dia kata apa? Maka aku pun melakukan solat Isya sebanyak 27 kali. Kita ada boleh buat tu. Terlepas sembahyang Isya berjemaah, kita sembahyang Isya 27 kali. Bini sahabat mengkazi baru 2. Lepas tu bini tu kalau abang kazi baru 12. Bila nak habis? Aku pun tak tahu. 27 kali sembahyang Isya. Tu Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Tak apa. Tuan-tuan agak-agak sembahyang Isya 27 kali letih tak? Letih tak? Tarawih 20 pun tinggal 8. Kalau Isya 27 nak kena kali 4. Sebab 4 rakaat. Melelong je. Dia kata aku sembahyang Isya 27 kali. Kemudian aku pun tertidur. Letih lah cik. Sembahyang 27 kali. Terlena. Dalam tidur aku bermimpi. Abdullah bin Umar Al-Qawariri kata, dalam tidur aku bermimpi. Aku bermimpi menunggang kuda. Mujok tak naik BMW. Zaman tu tak ada air. Aku bermimpi menunggang kuda.
bersama satu kaum yang juga menunggang kuda. Naik kuda berembar-embar lah dengan kumpulan yang menunggang kuda tu. Dia mimpi. Mereka berada di hadapanku, tetapi aku tidak merapatkan diriku dengan mereka. Mana ligan tak boleh. Dia tarik tali kuda nak pergi rapat dengan geng naik kuda depan. Tak boleh-boleh tak. Dia tarik gear 5, putih gear. Tak sampai. Tak apa. Tiba-tiba seorang daripada mereka berpaling ke arahku dan berkata, geng naik kuda duduk depan dia. Kali kata dia, hang buat pergi letih kuda hang. Kata dia, hang buat pergi letih kuda hang. Pasal apa? Kerana kamu tidak dapat menghampiri kami. Kami pas ke depan lah. Hang pejuk tak boleh ligan. Tak apa. Lepas tu aku bertanya. Abdullah bin Umar Qawariri tanya seorang pemuda yang kata lah tu, hang buat pergi letih kuda hang, hang tak ada nak boleh rapat. Aku tanya, kenapa aku tak dapat menghampiri kamu wahai saudara? Pasal apa tak ada rapat? Duduk ligan tak boleh-boleh. Kawan tu jawab, kerana kami telah melakukan solat Isya berjemaah, sedangkan kamu melakukannya seorang diri. Tu tak apa. Dia jawapan berikut tu. Oh, jawapan berikut tu. Kami memang Isya jemaah, pas ke depan lah. Pahala hang tak boleh, memang tak boleh pasal yang sembahyang seorang-seorang. Lepas tu mendengar jawapan itu, tiba-tiba aku terjaga daripada tidurku dan aku sangat sedih atas apa yang telah berlaku. Kawan tu dah tak boleh apa yang main seorang-seorang, kami mana boleh kan? Pahala dia banyak. Tak boleh. Dia pun terjaga bila tidur, maka dia pun sedih. Bila sedih esok dia pergi main jemaah lah. Dia pergi lah. Kalau dia tak pergi juga, malah esok mimpi lain pula. Okey. Tu nak cerita kelebihan jemaah. Setengah ulama salaf berkata bahawa seseorang itu tidak terlepas daripada melakukan solat berjemaah melainkan disebabkan dosa yang ia telah lakukan. Ulama salaf kata orang tak berjemaah ni dosa dia banyak. Sebab tu dia terlepas. Baik. Diriwayatkan bahawa pada hari kiamat nanti, tuan-tuan dengar elok, akan dihimpun satu kaum dalam keadaan wajah mereka seperti bintang yang bergemerlapan. Di hari kiamat, hari akhirat. Ada satu kumpulan dipaduk ramai-ramai, muka mereka macam bintang yang bergemerlapan. Malaikat bertanya kepada mereka. Malaikat bertanya, kan wajah mereka bersinar macam bintang. Malaikat bertanya, apakah amalan kamu semasa di dunia? Wahai kumpulan, dulu ni hampa di dunia hampa buat apa ni? Muka hampa bersinar macam cahaya bintang ni. Mereka menjawab, di dunia dulu apabila kami mendengar azan, kami bersegera bersuci, iaitu bersegera ambil sembahyang, dan kami tidak melakukan yang lain daripada itu. Muka kumpulan yang jadi bintang ni, cahaya bintang ni, malaikat nama buat muka apa macam bintang ni? Mereka jawab, dulu di dunia kami dengar azan, terus kami ambil sembahyang, betul kami sembahyang jemaah, kami tak buat benda yang lain lagi. Okey, tapi kalau dengar azan isap rokok tu, tak mau. Dengar azan tu, baling putih rokok, lepas tu makan pun berhenti, terus ambil sembahyang. Muka dia kerana nanti macam bintang. Okey, bintang ada sinar, ada. Kemudian dihimpunkan pula satu kumpulan lain, wajah mereka seperti bulan. Wajah mereka seperti bulan. Selepas ditanya keadaan mereka itu, malaikat tanya, awak muka hampa cerah macam bulan? Mereka menjawab, semasa di dunia kami berwuduk sebelum masuk waktu solat. Kami ni dulu masa dunia ni tak ada masuk waktu solat, mana orang tak bang lagi, kami ambil sembahyang lah. Belum orang azan, kami dah ada ayat sembahyang. Tu muka jadi macam bulan. Kemudian dihimpunkan satu kumpulan yang lain, wajah mereka seperti matahari yang terang cahayanya. Ini kumpulan ketiga ni, muka macam cahaya matahari. Ditanya malaikat kepada mereka, awak muka hampa sinar macam cahaya matahari ni? Mereka menjawab, semasa di dunia kami mendengar azan, semasa kami sudah berada dalam masjid. Mana ada 3 golongan.
Mula pertama dengan azan terus ambil sembahyang bintang. Mula yang kedua masa orang azan ada sembahyang dah bulan. Mula yang tiga orang azan duduk dalam masjid lah matahari. Kita percaya apa tak? Percaya berita menjaga. Jadi kita cara umum macam ni tak nak buat golongan mana tak boleh. Kadang-kadang orang azan duduk dalam masjid dah main jemaah. Kadang-kadang orang azan tak duduk dalam masjid lagi main orang subuh. Ayat mayang tak ambil lagi. Tengok keadaan. Tapi dia maksud ni masuk kumpulan-kumpulan ni dia kena statik macam tu. Hang ni kumpulan ni orang azan duduk dalam masjid dah matahari. Orang azan ayat mayang dah lah tapi tak ambil masjid lagi bulan. Orang azan terus ambil sembahyang. Mana dalam masjid tak sembahyang lagi lah. Orang duduk di rumah, duduk tepi jalan. Orang azan terus ambil sembahyang bintang. Jadi kita tuan-tuan, salah satu ni jadi hak mana tak apa. Mana tak prihatin kepada sembahyang. Tapi kalau jadi matahari lagi kemas. Bukan orang matahari. Cahaya dia matahari. Baik. Jadi hak lain kalau dia bagi isyarat, kumpulan yang mendengar azan adalah kumpulan yang mengutamakan solat jemaah kerana sebelum azan dikumandangkan mereka sudah berada dalam masjid. Ini kumpulan yang hebat. No? Diriwayatkan bahawa ulama salaf mentakziahkan diri mereka sendiri selama 3 hari apabila terlepas takbiratul ihram semua imam, dan selama 7 hari apabila terlepas solat jemaah. Kalau pergi sembahyang jemaah, pergi tak imam rukuk dah, takziah kat diri sendiri 3 hari. Aku ucap takziah pada diriku kerana terlepas takbiratul ihram semua imam 3 hari. Kalau terlepas solat jemaah, takziah kat diri sendiri 7 hari. Tu ulama salah. Okey. Bagi mendapat fadilat-fadilat yang telah dinyatakan, maka ilmu mengenai solat jemaah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya perlulah dikuasai terlebih dahulu. Kita ni nak dapat fadilat tu kena mengaji bab sembahyang jemaah dulu. Tak apalah kita sembahyang jemaah dulu, tapi dalam kita duduk mengaji ni kita dapat ilmu dari semasa ke semasa. Maka kita dapat memperelokkan solat jemaah kita. Okey. Imam, ni tekan imam tu. Imam adalah orang yang mengetahui solat jemaah. Dialah orang yang paling utama mengetahui ilmu berkaitan dengan solat jemaah. Antara imam dengan makmum ni, orang yang patut tahu sungguh-sungguh ilmu sembahyang jemaah ni adalah imam. Okey. Imam Nakhai dia kata perbandingan seorang yang mengimamkan solat orang ramai tanpa ilmu seumpama seorang yang menyukat air dalam laut yang ia tidak mengetahui bertambah atau berkurangnya ayat laut tu. Dia buat bandingan, siapa jadi imam ilmu solat jemaah tak tahu, macam orang suka ayat laut. Suka ayat laut dia cedok apa? Cedok dengan timah, cedok dengan gayung, hisap dengan pam. Orang yang hisap banyak lah, tobat dia hebat, ayat laut terlampau banyak. Begitulah imam. Kalau dia tak ada ilmu, apa nama jadi imam ni, masa bila jemaah dapat fadilat takbiratul bersama raham, aku tak tahu depa ikut aku jahanam. Hang kalau semayang ni siapa patut ganti hang dia tak imam? Tu kena mengaji tu. Tak imam. Kalau hang duduk tengah semayang, hang batal semayang, siapa patut hang jadi ganti hang tak imam? Tu ilmu. Hang duduk tengah semayang, ni saya bagi sedikit keluar. Hang duduk tengah semayang, hang baca surah habis lah. Minal jinnati wan nas, tahu ramai belakang. Hang terus rukuk kan, hang tunggu dah. Hang dengar ramai. Hang nak rukuk, hang tunggu dah. Dia tak tunggu bagi rukuk lah. Siapa suruh dia main lambat? Tunggu. Dia tak tahu. Dia tak tahu ilmu jadi imam. Contoh dah. No? Kalau hang nak tengah baca tahiyat, innaka hamidum majid, hang dengar orang nak takbiratul ihram, hang nak bagi salam ke? Hang nak bagi salam ke? Hang tunggu dia takbiratul ihram. Dia tunggu dia apa-apa, aku sembahyang lama dah. Jahanam. Tu contoh dah. Kena tahu, kena tahu ilmu berkaitan dengan sembahyang jemaah ni. Jadi apa nama Imam Nawawi kata apa? Orang jadi imam dia tahu bab sembahyang jemaah macam orang suka yang laut. Dia tak tahu banyak mana dia suka. Okey, lah jadi yang ngaji lama-lama tuan-tuan penat. Saya pun penat. Okey.
dia sedikit-sedikit lama-lama sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dah sedikit-sedikit lama-lama eloklah 95. Okey. Dia maka hikmah yang kita dapat kalau kita 95 ni satu, dalam 95 tu kita dapat merealisasikan konsep tolong-menolong. Dan sebenarnya tolong-menolong sebab kalau kita tak tolong-menolong, mana boleh kita dapat pahala 27? Betul tak? Hang tolong jadi tok imam tak? Aku nak jadi makmum. Dengan sebab dia tolong jadi tok imam, kita jadi makmum, kita dapat 27 pahala. Kalau dia nak jadi tok imam, kita tak mau jadi makmum, dapat 27? Tak dapat juga. Tolong-menolong. Lagi apa lagi? Aku jadi tok imam, kalau aku batal, hang tolong ganti. Tu dalam konsep tolong-menolong dalam sembahyang. Kemudian dapat menjalin persahabatan. Pernah tuan kita keluar dengan jemaah kita sekali? Tidak. Semang elok ada. Kadang-kadang pergi duduk pokok ceri. Pemiang semua. Dia pergi kelak pencin. Tak apa, tak ada masalah. Tapi persahabatan. Dan kasihan belah sesama umat Islam. Kasihan belah tu contoh apa? Ada satu bab jemaah ni. Kalau tu imam, dia mengimamkan solat, belakang dia tu ada macam-macam jenis makmum. Ada orang tua, ada orang tak sihat, ada orang ada kerja. Maka dia kena sederhana. Jangan panjang sangat. Kena kesian kat tu imam makmum hatta larat. Kena kesian makmum nak naik bas. Walaupun dia sihat, tapi bas nak tinggal dia. Hampir baca panjang, elok bagi salam, bas duk ada di tenda. Mana nak lalikan. Dia kena ada konsep kesian belah dalam sembahyang berjemaah. Yang kedua, memupuk benih kasih sayang dan kecintaan dalam hati mereka. Bukti dia apa? Siapa mati? Anak jemaah. Orang tak? Siapa mati? Anak jemaah Masjid Rafi'ah. Kasih sayang tu tak? Ada. Siapa mati? Haram Jeddah tu. Orang tak kata. Anak jemaah. Bila anak jemaah tu jadi apa? Memang mereka rajin sembahyang berjemaah. Ini kami hilang jemaah. Kasih sayang tu. Okey, kalau kehilangan dia berasa tang ni lah dia ada sujud ni lama dah ni tempat tetap dia ni, tang ni lah dia ni, kecuali kalau dia pimik semayang dia duduk tang ni, tapi tak sampai bang tang ni lah dia semayang tempat tak, tang ni lah dia dah tak ada, dia dah tak ada. Kita pun ganti dah tu orang tolak tak apalah hang ganti tak boleh. Sebab kalau aku ganti lagi hampa kata tang ni lah, dia cari tang lain. Dia lupa kata semua nak kena pergi je tak? Okey. Okey. Kasih Kalau kita ni kata kasih sayang, kalau kita nak buat kenduri, antaranya orang panggil apa? Panggil orang masjid. Panggil orang surau. Orang masjid, orang surau ni daripada buat ni tak apa. Depa sembahyang, jemaah. Kasih sayang, cinta. Dan yang tiga, ni konsep dia ni, hikmah. Membiasakan ahli jemaah ni supaya mengikut peraturan dan sistem hidup. Sebab dalam sembahyang jemaah ni dia ada peraturan. Maksud dia, tak masuk waktu hanya dengan sembahyang. Peraturan, sistem hidup. Tu imam tu ketua, hanya tinggal dia. Lagi dia tak bagi salam, hanya bagi salam. Betul? Lepas tu peraturan apa? Kalau tu imam buat salah, ada cara macam mana nak tegur dia. Bukan boleh tegur ikut dan. Jadi sembahyang jemaah ni mengajak kita peri pentingnya ikut peraturan dalam hidup kita. Kita terjemahkan ikut peraturan dalam sembahyang jemaah tu kepada kita ikut peraturan di luar sembahyang jemaah dalam kehidupan kita. Itu sembahyang jemaah mengajar kita. Dia ada hikmah dia. Jadi Aisyah telah masuk. Kita nak kena mati lah. Ini sebab kita nak sembahyang jemaah. Ada soalan tak? Kalau nak tanya, kalau tak tanya pun saya tak marah. Ada tanya? Tak mau. Ya. So yang kedua tu. Dia ada dua pandangan. Orang yang buat saf macam ni saudara misalnya. Saf pertama penuh dah kan. Saf kedua tu bilangan jemaah tak cukup. Bilangan jemaah tak cukup. Kita nak mula tak mana? Okey. Nak mula ujung belah kanan dulu. Kalau kita tengok jemaah ramai yang ada kemungkinan saf tu boleh
penuh. Tapi kalau jemaah memang tak ada menyatu, ya ada melhok menyatu, saya ada 4 orang lah. Satu saf penuh 4 orang. Tiap-tiap hari tu, satu saf penuh 4 orang. Maka pilihlah yang di tengah. Duduk tengah tu betul-betul dengan tu imam. Melingkar tu masuk ramai, dia buat sana dulu. Tapi kita kata lagu tu, maknanya kita duduk leleh penuh apa tu lah. Leleh penuh apa tu. Nah. Jadi buat tengah. Lepas tu bila duduk tengah ni, dah ramai, bola kembang lah. Di sana, mai sini, lama-lama dia akan penuh. Tapi kalau pergi duduk hujung sana pun, dia membentuk saf, tetap dinamakan saf. Dengan syarat bilangan yang berada dalam saf adalah 2 orang sekurang-kurangnya. Kalau seorang tidak dipanggil saf. Okey. Lagi soalan. Ya. Okey, baik. Kita miss jemaah. Saya dah cerita tadi, kalau jemaah nak dapat 40 hari tu tak semesti di tempat yang sama. Dia boleh buat di mana-mana, tapi takbir ihram tu mencukupi 40 hari. Di RNR pun boleh, Masjid Sultanah pun boleh, Masjid Rafi'ah pun boleh, di surau pun boleh, di rumah pun boleh. Cuma ditekan yang di masjid ni pasal dia melaksanakan tuntutan fardu kifayah. Sebab fardu kifayah tidak akan terlaksana melainkan jika solat Jumaat itu dilakukan di masjid ataupun surau sahaja. Pasal apa? Kerana masjid dan surau ni adalah tempat syiar jamaah. Tanlin dia bukan syiar. Pasal apa? Kalau kita tengok di masjid yang kata syiar tu, waktu tu maghrib lalu orang tengok tepi masjid tu, orang buat apa tu? Pas sembahyang, syiar. Tapi kalau di rumah, walaupun orang sembahyang jemaah dalam rumah, kita lalu tepi jalan lembu menyala. Kalau orang tanya, jawapan macam-macam. Betul? Rumah tu menyala depan bapa-bapa, anak melantu balik daripada sembang tu. Tu jawapan pertama. Mai jawapan kedua, orang kereta kedua dulu daripada bapa tu. Mayang tu. Mai orang ketiga pula, kereta ketiga. Lalu tepi rumah tu, buat apa? Tengok TV. Tengok TV, betul. Mai kereta keempat, dengar riuh-riuh. Buat apa tu? Dia bertengkar apa lagi bini. Jawapan dia macam-macam. Sebab tu dia tak kata syiar. Tapi kalau masjid, time Jumaat, dia buat apa tu? Mayan jemaah. Dia takkan ada jawapan yang lain. Dia buat apa tu? Masan kecomok surah apa? Apa dah? Apa dah? Ya. Tak panggil orang tak main baik dah. Macam jemaah tabligh panggil tu bagus, tu dia panggil dakwah. Tu panggil dakwah. Tapi saya nak abang lah, solat jemaah ni di masjid atau di surau, bilangan orang sembahyang tu dia tak boleh kurang daripada 3 orang. Kalau 2 orang saja, 2 orang main jemaah. Tapi di masjid tu, kalau ahli jemaah tu hanya 2 orang saja, main masjid 2 orang saja, maka semua orang Qaryah Tamauda ni berdosa. Sebab fardu kifayah tak terangkat. Fardu kifayah akan terangkat jika solat jemaah itu dilakukan oleh 3 orang. 3 orang tu pula syarat lelaki. Kalau campur perempuan tak. 3 orang main jemaah masjid ni, lelaki 2 orang, perempuan 1 orang, tak terangkat. Dia kena 3 orang lelaki-lelaki. 3 orang lelaki-lelaki ni, 2 lelaki-lelaki betul, 1 orang darai, tak apa. Sebab dia kira jantan lah. Cuma dia pelan sikit, Allahu Akbar, tak payah lah suara lagu tu. Tapi cek memang jantan betul. 3 orang, semua orang 3 orang. Kalau kita pergi keluar, pergi ajak main, pergi ramai, tu lebih baik. Tu lebih baik. Kalau main jemaah orang perempuan semua, lelaki-lelaki tak terangkat fardu kifayah, habis semua orang dalam Qaryah Tamauda berdosa. Kurang-kurang dia kena 3 orang. Tapi 3 tak semangat lah, dia kena bagi ramai lah. Bagi ramai. Tu soalan tu baguslah, kita dakwah.
dakwah ajak orang main sembahyang jemaah. Beh. Beh tahu tu ya. Bulan 4 pula. Bulan 4 raya haji ya. Dak ikut orang raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.